Sebelum kita mengungkap perkara 20, kita kena paham sejarah dan latar belakang macam mana bangkitnya perkara 20 atau 20 points. Pada tahun 61, negeri Sabah belum mempunyai satu pun badan siasat atau parti politik. 27 hari bulan Mei tahun 61, North Borneo waktu itu telah dikejutkan dengan kenyataan Ketua Menteri Persekutuan Malaya Tunku Abdul Rahman dalam satu majlis di Singapura tentang pembentukan Malaysia. Cadangan yang dibawa oleh Tunku ini mengikut ahli sejarah didorong oleh kehendak Tunku untuk mengimbangi kedudukan atau komposisi penduduk di Malaysia, Malaya waktu itu. Sekiranya Singapura masuk dalam satu badan bersama Malaya, rakyat berbangsa Tionghoa akan melebihi bangsa Melayu. Maka ini satu pertimbangan yang sangat penting dalam pandangan Tunku. Maka Tunku membawa North Borneo, Brunei dan Sarawak untuk masuk sama dalam satu gagasan yang dipanggil Malaysia, supaya rakyat Bumi-Putra daripada Sabah, Sarawak dan Brunei ini boleh mengimbangi jumlah penduduk kaum Tionghoa dalam gagasan Malaysia yang dicadangkan. Itu perkiraan yang pertama, to balance the number of the Chinese in West Malaysia, Malaya and Singapore. Maka dengan cadangan Tunku ini, maka kelangkabutlah bergegas pemimpin-pemimpin kita membentuk, dan dalam tahun 62 terbentuk 5 parti politik, yaitu United National Kadazan Organization (UNCO), USNO United Sabah National Organization, UPMO United Posok Mamugun Organization, United Party dan Democratic Party. Daripada 5 parti ini, yang menyokong pembentukan Malaysia adalah USNO di bawah Tun Mustafa dan UPCO di bawah UNCO waktu itu di bawah Donald Stephen. Yang menentang Malaysia adalah United Pasok Mamugun Organization di bawah Datuk Jia Sundang. Dan yang mau merdeka dengan sendiri, self-government, adalah 2 parti berbilang kaum berteraskan Cina, yaitu United Party dan Democratic Party. Jadi senario yang ada itu, satu mau Malaysia diteruskan, satu menentang Malaysia, dan yang satu lagi mau adakan kerajaan self-government sendiri dulu. Maka dengan itu telah dicadangkan satu badan yang dipanggil Suruhanjaya Kobol, di bawah yang diketuai oleh Lord Kobol, bekas Bank Governor England, dianggotai oleh Sir Anthony Abel, Inji Ghazali Syafi'i, bekas setiausaha tetap Kementerian Luar Persekutuan Malaya, dan Ketua Menteri Pulau Pinang Wong Pao Ni. Kobol Commission ini ditugaskan untuk mengetahui apakah isi hati, hasrat dan penerimaan tentang cadangan Tunku untuk pembentukan Malaysia. Mereka telah datang ke Sabah, North Borneo pada waktu itu dalam bulan Februari dan Mac tahun 62, dan kembali lagi pada 2 hingga 15 April. Hampir semua bandar-bandar utama didengar. 4.000 orang lebih telah ditemu duga interview, dan 600 pandangan bertulis telah diterima. Hasil daripada kajian yang dibuat oleh Suruhanjaya Kobol, Sabah ini waktu itu North Borneo terbagi dengan 3 pendapat. Yang satu, masuk Malaysia tanpa syarat. Yang kedua, masuk Malaysia dengan syarat. Dan yang ketiga, merdeka dengan sendirinya. Jadi bagi 3, dengan kesimpulan ini, kerajaan British waktu itu mengambil satu pendekatan supaya
diadakan satu badan yang dipanggil Intergovernmental Committee yang diketuai oleh Lord Lansdowne, di antara lain Tun Razak di dalam, untuk mendapatkan satu formula dalam mana majoriti pendapat dan kehendak rakyat North Borneo itu boleh dimasukkan. Maka Suruhanjaya ini jawatan kuasa ini, Intergovernmental Committee Report telah pun dibuat, dan hasil daripada dia sekarang ini harga cuma RM3, boleh dibeli daripada Jabatan Cetak Kerajaan. Semua laporan yang dihasilkan, kerana mereka juga membentuk jawatan kuasa kecil keuangan, jawatan kecil perlembagaan, jawatan kuasa kecil pilihan raya, jawatan kuasa kecil kehakiman dan sebagainya, untuk mengambil kira perkara-perkara yang menjadi keraguan, kebimbangan dan keresahan penduduk-penduduk North Borneo. Hasil daripada Intergovernmental Committee Report ini, maka lahirlah apa yang kita kenali sebagai 20 perkara, 20 points. 20 points saya rasa umum sudah tahu. Kalau perlu kita boleh huraikan semula. Masalah sekarang timbul yang menjadi polemik, jadi perbahasan, sama ada 20 perkara ini masih wujud, masih relevan, atau masih berkuasa atau tidak. Banyak orang terlupa bahawa di dalam perjanjian Malaysia ada satu perkara, Malaysia Agreement, yang ditandatangani di London, dalam mana telah diperuntukkan secara nyata bahawa apa-apa perkara yang tidak terkandung di dalam perlembagaan Malaysia mestilah dilaksanakan mengikut apa yang diperuntukkan di dalam 20 perkara atau di dalam laporan Intergovernmental Committee. Jadi berarti penguatkuasaan 20 perkara ini dalam dua bentuk. Satu yang terkandung di dalam perlembagaan Malaysia, dan yang tertinggal daripada perlembagaan Malaysia itu mengikut perkara ini harus dikuatkuasakan. Saya baca dalam versi Inggris, Article 8. The governments of the Federation of Malaya, North Borneo and Sarawak shall take legislative berarti tindakan perundangan melalui rang undang-undang di Dewan Undangan Negeri masing-masing. Yang kedua, eksekutif, tindakan pentadbiran. Dan yang paling penting, any action as may be required. Apa-apa jua tindakan yang difikirkan perlu untuk melaksanakan assurances, apa-apa jaminan, undertaking, janji, recommendation, cadangan yang terkandung dalam bab 3 chapter 3 and annexes A and B to the report of the Intergovernmental Committee signed on the 27th of February 1963, insofar as they are not implemented by express conditions in the Constitution of Malaysia. Berarti mana-mana perkara yang tidak terkandung di dalam perlembagaan Malaysia, ketiga-tiga kerajaan ini, Sabah, Sarawak dan Malaya, mesti mengambil tindakan. Berarti kita semua bertanggungjawab memastikan bahwa perkara 20 ini, jaminan yang diberikan, janji yang diberikan, semua ini dikuatkuasakan. Ini termaktub dalam bentuk hitam putih. Jadi kalau ada orang beranggapan, termasuk bekas Ketua Menteri, sekarang Speaker Dewan Undangan Negeri, Datuk Saleh, menyatakan no longer relevant, he should go back and buy this book,
ask him to read it before opening his mouth again. Yeah. Jadi saudara-saudara, di dalam itu selepas IGC report yang dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sabah 12 hari bulan 9 tahun 62. Waktu itu Dewan Undangan Negeri Sabah diduduki oleh ahli-ahli dewan yang dilantik oleh kerajaan British. Sebab pilihan raya yang pertama pada bulan Desember tahun 62 melalui pemilihan majelis daerah adalah merupakan indirect election, dalam mana orang-orang yang menang dalam Desember 62 ini duduk sebagai ahli Dewan Undangan Negeri tahun 63. Tapi IGC report ini telah dibentangkan melalui usul di Dewan Undangan Negeri Sabah 12 September 62 dan dilulus oleh Dewan Undangan Negeri Sabah. Termasuk waktu itu Tun Kuat, Tun Mustafa dan lain-lain. Oke. Bila dia punya temperature ini naik, pembentukan Malaysia ini, maka Indonesia dan Filipina melahirkan bantahan, protes. Filipina tidak setuju, menyatakan bahwa rakyat Sabah ini tidak, rakyat North Borneo tidak menerima, mereka masih ada tuntutan, mereka telah membangkitkan perkara ini di bangsa-bangsa bersatu, begitu juga Soekarno. Maka Pagal dan Soekarno membangkitkan masalah ini, Tunku coba meyakinkan dua-dua pemimpin ini dengan datang dan berunding di Manila 3 hari bulan Julai tahun 63. Tidak ada persetujuan yang dapat daripada kedua-dua pihak ini untuk merestui pembentukan Malaysia. Maka perkara ini diserah kepada bangsa-bangsa bersatu, dan bangsa-bangsa bersatu diminta membuat keputusan atau penemuan sebelum 31 hari bulan Ogos tahun 63. 8 hari bulan Ogos tahun 63, satu usul telah dibawa di Dewan Undangan Negeri North Borneo menerima pembentukan Malaysia dan juga IGC report. Dan wakil 1 minggu kemudian atau 11 hari kemudian, wakil daripada bangsa-bangsa bersatu, George Jenek, wakil Setiausaha Agung bangsa-bangsa bersatu, diterbangkan ke Jeselton. Dan buat pertama kalinya rakyat Sabah berdemonstrasi, membawa spanduk, kain rentang dan sebagainya, menyokong pembentukan Malaysia. Itulah demonstration yang pertama. Jadi Sabah ini bukan tidak pernah berdemonstrasi, belum Malaysia pun sudah demonstrasi. Jadi wakil UN ini pun bagi tahu bos dia, Setiausaha Agung Yutan, dia bilang rakyat Sabah terima, pasal dia sampai pun semua tunjuk perasaan mau Malaysia. Dia tidak tahu yang di kampung ada yang tidak mau. Dia balik bagi laporan, maka pada 19 hari bulan 8 itu UTAN menyatakan, membuat satu kenyataan. United Nations accepted the decision of the people of North Borneo and Sarawak to be members of the new state, new federation to be known as Malaysia. 31 Ogos ada kemuskilan di sini, ada orang bilang kita merdeka. Yang sebenarnya 31 Ogos kemerdekaan kita belum, bukan absolut. Dia tidak mutlak. Karena pada 31 Ogos kita cuma diberikan oleh kerajaan British self-government, kerajaan sendiri. Dan governor waktu itu Sir William Good masih ada di Kota Kinabalu, dan dia duduk sebagai wakil Queen Elizabeth dalam kerajaan Sabah waktu itu. Pada kemerdekaan kita sudah tukar nama menjadi Sabah, dan
Dua perkara masih di tangan kerajaan British. Satu defense, pertahanan, dan yang kedua hubungan luar negara. Karena pada waktu itu Soekarno sudah mula dengan konfrontasi dan ganyang Malaysia. Kita dapati TNU, Tentera Nasional Indonesia, atau TNI, tentera macam-macam nama, di arah masuk kawasan Kalabakan dan lain-lain tempat. Direct armed confrontation bermula, dan pada 16 hari bulan September terbentuklah Malaysia. Bila mana pengisytiharan pembentukan Malaysia dibuat di Padang, Kota Kinabalu, waktu itu Governor atau Tuan Yang Terutama yang pertama, Tun Mustafa, Ketua Menteri adalah Tun Fuad, waktu itu Donald Stevens, dan pada malamnya 16 September Governor British Sir William Good balik dengan kapal air dan bendera Union Jack diturunkan buat kali terakhir. That is the history.